berbuka, buat berat. Bila solat tarawih pun berat lagi. Kan 8 cat libut lah. Tinggallah 2-3 terat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pun terus keluar saf, pergi belakang solat witir 3 rakaat cat libut. Yang herannya balik rumah, kalau sambung tarawih lagi tak apa ke? Tak apa juga. Dia sambung tengok cerita kushi-kushi watahi 3 sini. Pak, solat tarawih setengah jam, tengok kushi watahi 3 jam. Rugi ke untung kita? Kita rugi lah. Sebab ibadah kita tak banyak. Patut bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Benda-benda yang lain tu kita kesampingkan. Kita kesampingkan benda yang lain. Baik. Sabda Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tam, fa in lam yajid fa 'ala al-ma'i fa innahu tahur." Atau kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya apabila seseorang kamu berpuasa, berbukalah dengan memakan tamar, memakan kurma. Fa in lam yajid, kalau tak dijumpai, misalnya fa 'ala al-ma'i fa innahu tahur, berbukalah dengan air, kerana air itu suci lagi, menyucikan. Nampak? Buka dengan air mineral ke, air RO ke, air. Lepas tu semai maghrib nak makan tak apa. Itu yang kita buat di kampung. Itu yang kami buat di kampung kami, di kampung Jawa tu masjid surau. Saya beritahu kepada pengurusi. Saya kata, Tuan Haji, kita makan sikit dulu, semayang maghrib, lepas semayang maghrib baru kita makan nasi. Itu yang betul, supaya perut kita tidak terkejut. Sebab kita berpuasa lama, 13 jam, tiba-tiba bila kita berbuka, kita sumbat, istilah dengan izin, kita sumbat sebanyak-banyaknya, terpuajat perut tu juga. Tu yang jadi mata bau 4 rakaat. Saya betul, kalau saya jadi imam tarawih 20, saya tak makan banyak. Sikit masa makan nasi, saya ambil mungkin dalam setengah pinggan. Pasal nak jadi imam 20 rakaat ni lama untuk tenaga je. Tapi kalau tarawih 8 rakaat, saya up sikit. Pasal 8 rakaat tak lama, kejap setengah jam habis. Kan? Jadi kita jangan kejutkan perut kita dengan berbuka sebanyak-banyak. Habis sikit, balik daripada surau sekarang, pulang. Kan? Nak minum air sup tu pun tak apa. Nak hirup air sup tu pun tak apa. Dah selesai dah. Baik. Itu dia. Ya, sudah menyegerakan berbuka. Dalam satu riwayat menyatakan kerana Rasulullah SAW, "Idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'ti lahu bi rutbin wa ma'in fayakul." Baginda SAW bila berpuasa, baginda tidak akan bersemayang sehinggalah setelah datangkan kepadanya rutab air, dan baginda SAW makan. Maknanya baginda berbuka dengan air dan kurma terlebih dahulu, kemudian barulah mengerjakan solat fardu maghrib. Baik, sunatkan setelah berbuka puasa mengucapkan Allahumma laka sumtu bi qala rizqika aftartu, Allahumma dzaba dhanbu wa batalatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah taala ya wasi'al fadli ighfirli. Mafhumnya, Allah, bagimu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya Allah, tahilahlah dahaga dan telah berpasarlah segala urat serta sabitlah pada jika dikenaki oleh Allah SWT. Wahai Tuhan yang Maha Belas Kurniaan, ampunilah dosa-dosa. Sekurang-kurangnya Allah malaka sumtu wa bika amantu ala sika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau orang tanya apa doa buka puasa ni, doa kan, ini doa ni. Baik, yang keempat, sunat meninggalkan bersuci setelah tergelincir matahari. Tidak makruh hukumnya sekali bersuci setelah masuk matahari. Jadi setelah masuk matahari, setelah masuk waktu berbuka. Maknanya selepas zuhur kita tidak digalakkan lagi bersuci. Kerana apalah satu hadis Nabi, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan wala qalu fa bisawmi athibu indallah birrihil misk. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahawa mulut orang berpuasa itu lebih
wangi di sisi Allah SWT dibandingkan dengan bau kasturi. Kalau kita puasa kan bau mulut kan lain sikit. Kan? Kalau kita tak makan dan minum beberapa lama, jadi tidak lagi kita disunatkan bersuri. Pagi-pagi tak apa? Disunatkan. Lepas tu tidak lagi disunatkan. Yang kelima, sunat memperbanyakkan sedekah dan memperluaskan belanja pada ahli keluarga atau dan melakukan amal kebajikan kepada kaum kerabat dan jiran lebih bulan-bulan yang lain. Ya. Daripada Allah bin Abbas radhiyallahu, beliau mengatakan kerana Nabi SAW ajwadan nas. Bahawa Nabi SAW ialah seorang yang paling pemurah di kalangan manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih lagi baginda akan lebih jadi pemurah pada bulan Ramadan. Hatta yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ya. Baginda SAW ditemui oleh Jibril pada bulan Ramadan. Ya, dan Jibril menemui baginda SAW pada bulan Ramadan. Yudarisul Quran. Ya, Nabi SAW bertadarus Al-Quran. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Fala Rasulullah SAW ajwadu fil khairi minar rihil mursalah." Nabi SAW yang pemurah dengan kebaikan daripada angin yang hembus. Maknanya Nabi SAW pada bulan Ramadan menjadi seorang yang sangat suka bersedekah. Antara cara bersedekah ialah dengan kita menjamu orang berbuka puasa. Patut disuruh kita dibuat, kan, buka puasa hari ni siapa, hari besok siapa. Dan juga muring selepas solat tarawih. Itu pun termasuk dalam bersedekah juga. Sabda Rasulullah, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri wa la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Mafhumnya, siapa yang boleh makan pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahalanya pahala orang berpuasa pun sedikit pun. Di bulan Ramadan, bulan puasa ini kita digalakkan memberi makan orang yang berpuasa. Tak kira siapa pun, orang miskin ke, orang fakir ke, orang yang tak berumah ke, gelandangan, orang tak berumah kan, duduk dekat tepi-tepi tembok, sian, tak ada rumah, diberi makan. Setiap Ramadan kita buat majlis berbuka puasa. Tu buat masjid surau, mereka beberapa buat majlis berbuka puasa, majlis surau di bandar-bandar besar. Sebab semua orang boleh datang makan, kan? Boleh datang berbuka puasa. Ya. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, sunat muakkad memperbanyakkan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW ada dinyatakan dalam satu hadis Nabi, kana Jibril yalqa Nabi SAW fi kulli lailatin min Ramadan fa yadarisul Quran. Kita dah baca tadi. Nabi SAW ditemui oleh Jibril dan Jibril bertadarus dengan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, yang akhirnya ialah memperbanyakkan beriktikaf di dalam masjid, terutamanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sahabat Nabi menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Bahasa Nabi SAW apabila masuk 10 hari akhir Ramadan, bagi dia menghidupkan malam, mengejutkan ahli keluarganya untuk mengadakan qiyamul lail dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dan Nabi SAW menguatkan ikatan kain di pihak ini. Nabi SAW pada bulan Ramadan, Nabi SAW tidak tidur di rumah. Nabi SAW beriktikaf di masjid. Ini untuk kita kaum muslimin ke masjid beriktikaf. Biarlah rumah kita sebelum akhir itu tidur seorang, dapat dia boleh-boleh lebih sikit. Kita orang lelaki free beriktikaf di masjid. Tapi orang tua kita ni tak biasa kan. Pukul 3 kalau baru datang masjid qiyamul lail. Pun ada. Kalau ada qiyamul lail di masjid, kan? Datang. Kalau tidak, tak ada lah. Kan? Sedangkan itu adalah perkara yang sangat-sangat digalakkan untuk kita melakukannya pada bulan Ramadan. Jadi kita berakhir di situ dahulu. Kita beri sedikit masa untuk dalam seminit 2 untuk rehat. Dan selepas itu kita akan sambung dengan slot tanyalah Ustaz. Jadi kalau ada apa di antara kakak yang nak tanya,
ada persoalan, kita akan buka sehinggalah kuliah kita berakhir pada sekitar jam 10.30 pagi insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dulu untuk seketika kuliah ni, kita sambung semula selepas ini insya-Allah.